Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Ustaz Ronasir dan keluarga. Seterusnya perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Karena pada pagi ini Allah programkan kita untuk berada di Darul Ta'lim ini. Bersama-sama kita mencari keredaannya dan berada pula di bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini dah 24 hari kita menjalani ibadah puasa. Berbagai-bagai latihan telah kita lalui. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Kerana Allah datangkan puasa semata-mata nak bantu kita, nak pimpin kita, nak latih kita supaya di hujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hari ini dah 24 hari dah kita dilatih. Dilatih kita dengan banyak sembahyang, dilatih kita dengan banyak baca Quran, dilatih kita dengan banyak sedekah, dilatih kita dengan banyak zikir, dilatih kita dengan banyak selawat.
salah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi dia Tuhan. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat. Makam tu darjat, pangkat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga tu, ada fountain. Nah, itu Allah janji bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ni sudah menjadi orang bertakwa. Sudah berapa kali dah kita melalui proses-proses latihan supaya kita menjadi orang bertakwa. Berapa umur tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni? Kalau dari 60 maknanya tolak 15 tahun zaman huru hara tu sudah 45 kali. Jangan cakap ni 82 berapa kali dah melalui tangga-tangga ketakwaan. Patutnya bukan saja takwa dah, patutnya cakap ni jadi wali dah. Kerana setiap tahun, setahun sebulan dilatih. Full time tu intensif. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, dilatih menjadi orang yang bertakwa. Patutnya bukan takwa je dah, jadi wali dah. Tapi tak. Saya belum lagi jadi wali. Kuali ada. Takwa belum lagi. Wali belum lagi. Patutnya kita sudah menjadi orang bertakwa. Kenapa tak jadi orang bertakwa? Ada yang tak kenal. Ada yang apanya. Sebab itu puasa ni tuan-tuan dan puan, dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil puasa awam. Puasa orang biasa. Dapat apa? Dapatnya apa? Lapar dan dahaga sahaja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Berapa ramai orang yang puasa tiada puasa baginya melainkan lapar dan dahaga. Puasa orang awam. Yang kedua namanya khawasul khawas. Puasa yang terpilih. Bukan khawasul khawas saja. Khawas, puasa khawas. Puasa orang-orang terpilih. Yang ini ada pahala. Bukan lapar dan dahaga saja. Di samping dia tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa, anggota dia yang 7 pun juga puasa. Apa anggota yang 7? Anggota yang 7 apa? Yang pertama mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga mulut. Salah, dalam mulut apa? Lidah. Yang keempat tangan. Yang kelima kaki. Yang keenam perut. Yang ketujuh kemaluan. Puasa belakang tu. Mata puasa, telinga puasa, lidah puasa, tangan puasa, kaki puasa, perut puasa, dan juga kemaluan pun puasa juga. Itu puasa yang terpilih. Yang ni ada pahala. Paling komannya puasa ini kita tak. Jangan salah gunakan mata tu. Jangan salah gunakan telinga. Lebih-lebih lagi jangan salah gunakan lidah. Jangan mengumpat. Jangan berdusta. Jangan menghina orang. Jangan berkata yang sia-sia. Cakap yang baik-baik aja. Itu lidah. Tangan. Tak ada kita melakukan dosa dengan tangan. Ada orang curi bulan puasa angkat tangan. Jadi tangan kita pelihara. Tapi yang payah nak melihara itu antara anggota tujuh ni apa? Lidah. Mata pun payah. Pelihara mata tu. Jangan tengok benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bulan Ramadan ni tutup kotak bingung rumah tu. Tahu kotak bingung? Jangan buka. Kalau nak buka boleh. Tapi tengok apa? Tengok video ceramah Ustaz Azhar Idrus. Tengoklah tengok apa. Tengok rancangan-rancangan My Quran Time. Tengok apa.
Jangan tengok cerita Hindustan. Buka video tu tengok. Apa? Cerita Bobby. Cerita apa? Love in Paris. Cerita apa lagi? Yang tak pernah tengok Hindustan ke? Ha? Koce hotai. Telinga pun gitu juga. Jangan dengar benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang mengajak kepada maksiat, jangan dengarkan. Itu namanya puasa khawas. Yang ketiga yang terbaik puasa khawasul khawas. Yang terpilih dari yang terpilih. Di samping dia tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tak makan, tak minum dan sebagainya. Di samping itu dia jaga anggota yang tujuhnya dan dia jaga hati dia. Hati ni boleh jaga. Tak ada hasad dengki. Tak ada pemarah. Tak ada bakhil. Tak ada kedekut. Tak ada nak ajarin. Tak ada tak hidung masin. Apa lagi? Banyak kan? Tak ada riak. Macam saya ngajar ni. Jangan ada dalam hati saya ni riak. Nunjuk-nunjuk. Gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Supaya tengangin orang dengarnya. Ngajar ni. Biar orang seronok dengarnya. Biar ditengangin dengarnya. Oh, anda benar Ustaz kata. Itu riak tu. Riak ni membatalkan pahala puasa. Dia bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kalau tak dapat pahala, dapat apa? Apa gunanya? Itu riak. Sebab itu riak tu diibarat sebagai syirik kecil. Ujub pasal apa? Bangga. Tengok aku jangan panggil dia. Aku je panggil Ustaz Nasir. Orang lain tak panggil. Itu ujub. Tak ngapa pada orang, tapi kasih hati tu. Itu namanya ujub. Takabur? Tak takabur. Siapa nak takabur angkat tangan? Siapa dia takabur? Dia mewarisi pusaka daripada iblis. Nak ke tak nak? Dia takabur. Jadi hati itu dijaga sungguh-sungguh. Sebaliknya memiliki sifat taubat yang kita nak baca lepas ini. Sifat redha, sifat sabar, sifat tawakal, sifat ikhlas. Itu kita nak itu ya. Itu nama puasanya apa? Khawasul khawas. Yang terpilih dari yang terpilih. Kalau boleh inilah puasa kita nak. Baru benar-benar namanya puasa ya. Baru dapat fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun. Baru kita jadi orang yang bertakwa ya. Alright, untuk pagi ni kita sambung pembacaannya. Bab yang ke-23. Betul? Pada menyatakan kelebihan taubat. Allah suruh kita taubat. Ngapa nak taubat? Ngapa patut kita taubat? Siapa tak nak taubat angkat tangan? Ngapa nak taubat? Kerana kita banyak dosa. Berlambak-lambak dosa kita ni. Siapa tak berdosa angkat tangan? Orang cakap ni lagi banyak dosanya. Terus suruh kita taubat. Banyak mana dosa? Umur lagi lama, lagi tua, lagi banyak dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa tahu, dosa tak tahu. Berapa dosa? Ada berapa jenis dosa ni? Ya Allah, tidak kena bilang. Bilang lah. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Berapa? 10. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Kalau satu jenis ada 1 juta, berapa dosa? Kalau satu jenis ada 1 juta, berapa dosanya? 10 juta dosa. Lalu nanggungnya. Orang dosa kalau tidak bertaubat, kalau tidak dihapuskan oleh Allah, mati dalam keadaan dosa, ke mana perginya? Neraka. Sebab itu neraka ada 7. Kenapa? Tiap-tiap satu neraka itu untuk satu anggota
anggota yang 7 tu, ya. Satu neraka, satu 7. Satu neraka, satu dosa. Untuk satu dosa. Ada neraka Jahannam, ada neraka Jahim, ada neraka Saqar, ada neraka Sa'ir, ada neraka Khutama, ada neraka Hawiyah, dan ada neraka namanya Lazar. 7 neraka untuk 7 anggota yang kita miliki, yang Allah anugerah pada kita tu. Itu sebab bila lepas mayang kita baca apa? Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka. Neraka tu berapa kali sebut? Allahumma jirna minan nar. Berapa kali sebut? 7 kali. Kenapa 7 kali? Ada 7 neraka. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka Jahannam, jauhilah kami daripada neraka Jahim, jauhilah kami daripada neraka Saqar, jauhilah kami daripada neraka Sa'ir, jauhilah kami daripada neraka Hutamah, jauhilah kami daripada neraka Hawiyah, jauhilah kami daripada neraka Lazar. 7 neraka, ya. Itu suruh kita taubat. Yang nyuruh kita taubat tu siapa? Allah. Tengok baca ayat tadi, ya. Apa kata Allah dalam ayat ni? Surah At-Tahrim. Ayat 8. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Teringkasnya. Boleh sambung lagi. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tak habis ayat itu tu. Yauma la yahzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat surah ayat surah Tahrim tadi, ya. Ambil sikit je dah lah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Siapa orang beriman tu? Kita lah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubatnya taubat nasuha. Taubat tu artinya ada syaratnya. Ada syarat tertentu. Itu namanya taubat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, menyesal di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa yang kita telah lakukan tu. Tak buat lagi. Bukan buat. Tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, berazam tidak akan melakukan dosa itu lagi. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, mesti ada 3 ni. Baru terima. Tapi dosa bukan dengan Allah je. Ada orang dosa dengan manusia. Kena selesaikan. Belum baca kitab lagi ni. Baru penerangan baru, ya. Kena selesaikan. Dengan manusia. Dosa manusia dengan manusia. Atau hak manusia terhadap manusia yang lain. Itu ada 4. Mesti kita sempurnakan 4 itu. Yang pertama, kita telah menjatuhkan maru'ah dia. Maru'ah. Yang pertama maru'ah. Tahu maru'ah? Cakap Melayunya maru'ah. Cakap kitabnya maru'ah. Apa kena kamu ni katanya? Hitam benar katanya. Itu jatuh maru'ah kawan lah. Drop water face. Tak tahu? Yang pertama. Yang kedua, agamanya. Agama dia. Kita mengatakan dia itu kafir. Kita mengatakan dia itu munafik. Kita mengatakan dia itu fasik. Kita mengatakan dia itu zalim. Kita mengatakan dia itu sesat dan sebagainya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, hartanya. Kita curi duitnya ke, kita curi makanannya ke, kita curi deroyannya ke, kita curi dukungnya ke, kita curi seliparnya ke, apa-apa salah hartanya. Yang 3, yang keempat, keluarganya. Keluarganya, kita sepak anaknya, kita tendang anak kecil, budak kecil itu, ya, dan sebagainya. Kita nanya,
Keempat-empat ni hak manusia terhadap manusia. Kena selesaikan dulu. Kalau tidak, tak diampunkan. Dengan Allah senang, itu 3 tadi. Dengan Allah tak ada apa-apa. Cuma 3 syarat. Yang pertama menyesal, yang kedua tinggalkan maksiat itu, yang ketiga berazam tak melakukannya lagi. Tapi kalau manusia kena selesaikan itu. Yang mana kita telah langgar hak-hak manusia itu. Kena melanggar maruah dia, kena minta ampun, minta maaf dengan dia. Minta maaf dia, teman hati mikir tu hitam benar je. Minta maaf lah. Teman hati mikir tu gemuk gerempul. Atau kurus kering. Atau macam galah tingginya. Jatuh maruah tu. Teman hati mikir ni kurap. Panah penuh dalam badan. Kena minta maaf dia. Kalau tampurnya apa buat? Kalau tampurnya buat. Nyongin maaf je. Tampur lagi apa buat? Apa? Nyongin lagi minta maaf je. Kalau kita lalu lawan dia, memang kita boleh lawan dia. Dia kecil, kita besar. Tapi kalau kita lawan macam tak terampun. Belum terampun dosa kita. Masih berdosa lagi. Okay? Oh, coba kamu ya. Dia pun pergi ke mentakan yang ngeluarkan bonet. Dia buka bonet, keluarnya pedang. Apa buatnya? Apa dia buat? Apa kita buat? Masa itu lari, jangan tunggu. Karena akan berlaku fitnah yang lebih besar daripada itu. Ya? Ini ada cerita kitab ni, bukan melalawak aja ni. Itu maruah dia. Yang kedua agamanya. Sebab itu dengar baik-baik orang pas. Yang bercakap ni orang pas ni tau. Jangan sekali-kali sewenang-wenangnya mengkafirkan sesiapa. Jangan sewenang-wenangnya menyesatkan siapa yang lain. Jangan mengatakan orang lain itu sebagai munafik. Sewenang-wenangnya. Bukan tak boleh, tapi sewenang-wenang. Saya jumpa orang, kafir. Jadi salah seorang ni jadi kafir tu. Sama ada yang melaung itu atau yang dilaung. Ini kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa memanggil seorang wahai kafir, jatuhlah kafir itu kepada salah seorang daripada yang. Sama dia yang memanggil ataupun yang tak dipanggil. Yang kena panggil itu. Kalau orang yang kena panggil itu kafir, tak ada jatuh kepada orang yang memanggil. Tapi orang yang dipanggil itu dia tidak kafir. Macam kekufuran itu kembali kepada yang memanggil. Salah seorang mesti kena. Tapi jangan pula kita tak kata orang kafir sebagai kafir. Kerana isu kafir kita banyak dalam viral ya. Jangan sebut kafir, kata jangan. Macam nak sebut apa kalau dia betul-betul kafir? Kalau dia kafir, kena sebut bahawa dia tu kafir. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Itu Nabi ngapa tu? Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Siapa tidak mengatakan orang kafir sebagai kafir, maka dia adalah kafir. Jadi kena kafir dia kafir lah. Kalau dia benar-benar kafir. Tapi kalau dia beriman, jangan kata dia kafir lah tu. Man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang yang beriman, dia adalah kafir. Tapi kalau tak sebut dia kafir, sedangkan dia memang kafir, kita kena kata dia kafir ya. Nampak dia, kita nampak dia baru lepas mayang di kuilnya, di tokohnya. Dia pun keluar dari itu, boleh sebut, boleh panggil dia kafir. Yang kata tak kafir pula, ini beriman, jangan kita jadi kafir pula. Dia faham ke ni? Itu agamanya. Yang ketiga hartanya. Apa curi kena pulang balik. Hutang tak bayar. Apa buat? Bayar balik. Atau ganti bayar harganya. Kita pernah mencuri dorayan jiran kita. Dorayan jatuh di rumahnya kita pun ambil. Dia tak tahu. Kita pun mamam dorayan ya. Kena bayar. Kena minta halal dengan dia. Kalau tidak, di akhirat esok kita kena ganti ya. Bukan ganti dengan dorayan juga, ganti dengan apa? Pahala kita tu dapat ke dia. Yang keempat apa tadi? Keluarganya.
Pernah kita bawa anak dariannya dengan wayang. Ni orang lelaki ni. Orang lelaki ada 2 orang lagi tu. Dengan termasuk yang cakap. Bawa anak orang dengan wayang. Cerita apa? Cerita apa? Warisan jari hantu. Dan orang lapang wayang tu gelap ke terang? Gelap. Tangan merabet-rabet. Ya? Kena minta halal, minta maaf daripada ayahnya atau maknya. Tak maaf dia. Saya dah pernah bawa anak mikir dengan wayang lu tahu kena. Kalau tampaknya macam tadi lah. Tampak apa? Maaf ya. Tampak lagi? Maaf ya. Dia mau parah? Lari. Ya. Tapi kalau berlaku fitnah yang lebih besar, kalau perempuan yang kita bawa dengan wayang dulu dah kahwin, jangan kita jangan kita minta maaf daripada suami dia pula. Saya pernah bawa dia tu dengan wayang tahu je. Macam tu suaminya. Nongin ke suaminya? Apa? Tumbuh tak apa boleh tahan lagi. Jadi untuk rumah tangga dia, apanya kamu dia pernah dengan wayang dengan dia, macam mana? Udah mengontor rumah tangga orang lagi besar dosanya. Jadi kenapa? Kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Minta ampun dengan Allah dan minta Allah bukakan hati dia untuk mengampunkan kita di akhirat kelak. Dan kena banyak buat ibadah. Banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, banyak apa dan hadiahkan pahala tu untuk orang yang kita yang telah kita aniaya tu. Ya. Ini dia tahu ya. Okey. Terang ke tak? Kalau kita boleh ikut syarat-syarat itu, nescaya dijamin Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Nabi dah khabar, at-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Bawa baca kitab, tengok baca kitab ya. Ayat dah baca tadi. Nama taubatnya taubat nasuha. Kata Hasan Basri. Hasan Basri ni siapa? Seorang ulama. Dari mana? Hasan Basri dari mana? Dari apa? Dari Arab. Daripada satu bandar di Iraq namanya Basrah. Itu dia panggil Hasan Basri. Hasan namanya Hasan. Dia datang dari Basrah. Itu panggil Hasan Basri. Ulama dulu dia banyak banyak mengambil sempurna tempat dia tu. Dari mana datangnya? Hasan Basri. Itu apa? Syekh Daud Al-Fatani. Nama siapa? Daud. Dia asal dari mana? Dari Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Ya, kita ni. Jangan kan apa? Syekh Ali Al-Kalantani. Tak tahu dia apa tu ni? Tengok pangkat dia di luar tu. Syekh Ali Al-Kalantani. Namanya apa? Ali. Syekh tu belarannya ngapa dia Syekh? Dan dia ulama. Dia tok guru. Panggil Al-Kalantani ngapa? Karena dia asal dari Kelantan. Ini bukan alang-alang tu, bukannya koman-koman pengarang ni. Dia tok guru daripada Tok Kenali tau. Mana nama Tok Kenali? Ini tok gurunya tau. Syekh Ali Al-Kalantani. Kadang-kadang dia ngambil sempurna bangsanya. Ada orang tengok yang pernah datang sini ni. Namanya Syekh Nurdin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari. 3 gelarnya. Yang pertama namanya Nurdin. 4 gelaran dia. Dia panggil Syekh Nurdin. Mengapa Syekh? Kerana dia tunggu Syekh Nuruddin Marbu. Apa tu Marbu? Bukan mabuk. Apa marbuk? Berkat, kemana dia pergi datang berkat. Tempat itu berkat, apa saja dapat berkat. Itu al-marbuk. Kemudian al-maki. Apa al-maki? Dia maki orang je macam ni. Apa al-maki? Dia banyak masanya di Mekah. Dewasa dia belajar di Mekah. Semua di Mekah yang banyak masanya. Dia jangan cakap Melayu, pun cakap Arab juga. Al-Makki. Al-Banjari, dia orang Banjar.
Orang Kulaan. Ada orang Banjar ni? Tak ada. Ha. Tak siapa yang bagi gelaran-gelaran tu? Sendiri. Ya. Orang lain bagi, tapi dia terima lah gelaran tu ya. Ha ya. Yang bercakap tu apa? Boleh lah nak gelar sendiri boleh? Apa dia? Apa? Ibrahim Al-Kampung Gajahi. Boleh tak? Ha, boleh kalau nak ngeluar dari sini tapi tak siapa nak ngeluar pun. Ha, boleh. Ini Hasan Basri. Ada pernah dengar orang Melayu namanya Idris Marbawi. Namanya siapa? Deri. Dia datang dari mana? Lubuk Merabah. Dia Marbawi. Nah. Anak saya yang sekarang ni ada. Ulama besar. Dr. Husni. Ada orang dengar Dr. Husni? Duduk di Penggalan Bagus. Tak ada. Masih ada lagi. Al-Marbawi. Ya? Idris Al-Marbawi. Ini pun betul. Hasan Al-Basri. Arsyad Al-Banjari. Ada juga. Arsyad Al-Banjari. Lagi apa? Macam-macam gelarannya ada. Ya? Ini pun betul. Kata Hasan Basri apa? Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu. Apa tu radhiyallahu anhu? Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Bermula taubat apa nasuha itu iaitu menyesal dengan hati nyesal. Jangan senyum seorang teringatkan dosa, jangan. Kena nyesal. Tanda orang menyesal tu apa? Menangis. Ya, tu tanda orang menyesal lah, menangis. Tapi bukan semua orang menangis tu menyesal. Bukan semua orang menyesal tu menangis pula. Itu dari hati datang. Kita banyak dosa, kita menangis dengan dosa kita. Air mata yang keluar daripada orang yang menangis kerana menyesal melakukan dosa tu, itulah nantinya akan memadamkan api neraka. Jadi sebab itu kita kena banyak menangis di atas dosa-dosa kita. Lebih-lebih kalau bangun tengah malam, menangis kita di atas segala dosa-dosa kita. Air mata itulah nanti akan memadamkan api neraka kalau kita terpaksa masuk neraka juga. Dan di antaranya orang yang sering menangis di tengah-tengah malam, dia dapat lindungan Arash. Tak kata tak? 7 golongan yang dapat lindungan Arash. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam menangis-nangis bermanja-manjaan dengan Allah. Yang ketiga, pemuda yang warak atau pemudi yang warak. Dia sebut pemuda itu maksud pemudi lah. Itu warak. Yang keempat, 2 orang atau 2 golongan yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Macam kita pagi ni. Kenapa datang? Kenapa datang pagi ni? Semata-mata kerana Allah. Saya kenapa datang dari kampung? Kalau nak pahala, datang semata-mata kerana Allah. Kalau pengen ajar orang jelenya, mana nasir ni dah hilang, mana pergi. Saya melepas laku dia. Melepas apa? Melepas apa? Melepas envelope. Jadi kerana envelope dia dapat envelope je lah. Apa tak dapat ya? Biar semata-mata kerana Allah. Itu yang keempat. Ya, yang keempat tadi. Yang kelima, seorang lelaki yang hatinya tertambat, sentiasa tertambat kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati nak ke masjid aja. Tak ada ke masjid ke surau. Ya? Dia tak selesa di rumah. Semayang tak selesa di rumah, baca kitab tak selesa di rumah, baca Quran tak selesa di rumah, dia nak ke masjid aja. Kerana masjid tu ada apa? Ada ibadah tahiyatul masjid. Bagi apa? Ada niat itikaf. Itu dia nak ke masjid saja tu. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Tangan kiri minta sedar berapa dia bagi. Pejam ni macam rock masukkan tabung. Dia minta tabung. Ini apa? Menggalakkan kita supaya menjadi orang yang pemurah. Jangan jadi orang kedekut. Jangan jadi orang bakhil. Jangan jadi orang tak hidung masin. Jangan jadi orang tangkap jerin.
Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini siapa? Orang lelaki je. Ni 3 orang. 1, 2, sikit masuk ini. Seorang lelaki apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, masyhur, cantik pula tu. Ngajak dia apa? Melakukan maksiat, melakukan zina. Dia menolak kerana apa? Kerana takutkan Allah. Ada tak? Ada tak manusia yang apa itu? Siapa? Siapa apa tu? Dia ajak oleh perempuan yang cantik lagi ternama. Tapi dia tolak. Tapi kenapa? Kerana takutkan Allah. Dia khabar perempuan tu, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Tuhan. Aku takutkan Allah. Siapa dia? Nabi Yusuf. Yang ajak siapa? Siti Zulaikha. Mak angkat Zul itu. Cantik. Wanita yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya namanya Siti Zulaikha. Tahu? Sebab itu perempuan kalau menjadi ahli syurga besok, semua ni tu. Menjadi secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha. Kalau rupa Siti Zulaikha mana kena? Ini Siti Zulaikha kopi itu tak ada. Secantik. Apa-apa dia lah. Timah apa timah lah. Etun apa etun lah. Enak apa enak lah. Faizah apa Faizah lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu 7 golongan. Kita yang mana boleh? Yang mana dapat kita ni kan? Di antara 7 tu. Saya yang 7 tu tak dapat. Jadi boleh dapat apa? Berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Bangun tengah-tengah malam boleh? Kalau boleh, dapatlah tu ya. Kalau perempuan boleh. Bangun tengah-tengah malam menangis-menangis. Bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah. Lagi mana boleh? Yang sentiasa hati kita tambah kepada masjid. Itu kalau boleh diusahakan. Didik hati kita supaya kita tambah kepada masjid. Itu lelaki je, perempuan jangan ya. Perempuan tak digalakkan. Itu 7 golongan yang dapat nama Ras. Jadi itu dah. Kenapa ke situ balik entah, saya pun tak tahu. Sebab asal masih saya kata. Bermula taubat nasuha itu iaitu menyesal. Tanda menangis tadi. Dia tanda orang menyesal tu dia menangis. Tanda menyesal tu. Tapi saya dah khabar tadi, bukan semua yang menangis itu menyesal, bukan semua yang menyesal itu menangis. Kadang-kadang dia senyum menyesal seorang, teringatkan dosa-dosa di tengah muda tu. Itu bukan menyesal nama tu, itu seronok. Nostalgia. Tahu betul nostalgia? Mengingati dosa-dosa yang kembali dulu. Senyum. Aku tengah muda tu. Ngabur pada orang tu. Aku tengah muda. Aku macam komen tu. Bila tu siap dah. Bangga apanya. Itu bukan taubat ya. Bukan menyesal namanya. Baik. Mana dia? Bermula taubat nasuha itu iaitu menyesal dengan hati. Dan istighfar dengan lidah. Lidah sebut Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Disebut apa tu? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar ya. Panjang benar Ustaz. Nak panjang lagi boleh? Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Boleh? Arti panjang benar lah pun. Ambil yang pendek. Tak ada hafal yang panjang, buat yang pendek. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa tak hafal yang tangan? Tak hafal juga, tak hafal. Astaghfirullahalazim. Ini siapa tak hafal yang tangan? Astaghfirullahalazim. Artinya ampun kalau kamu wahai, ampun kalau aku ni ya, Tuhan yang Maha Agung. Tak apa juga. Astaghfirullah. 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 Ya. Itu namanya istighfar. Lidah. Dengan lidah.
Dan meninggalkan maksiat. Itu tinggalkan maksiat, jangan buat lagi. Dengan segala anggotanya. Dan kita tu berazam bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Ya? Tak buat lagi. Berazam tak nak buat lagi. Itu 3 syaratnya je. Itu namanya tawad tu. Apa tandanya? Syaratnya apa? Tengok jari saya. Berapa? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tinggalkan maksiat itu. Yang ketiga, berazam takkan membuat maksiat itu. Itu kalau dengan Allah, dosa dengan Allah, mudah aja. Baik. Kata Abi Ibnu Ka'ab. Namanya itu gelarannya Abi Ibnu Ka'ab. Bapa kepada Ibnu Ka'ab. Namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni apa? Yang dilantik Rasulullah sebagai gubernur di Yaman. Itu seorang. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Tak kenal? Siapa Umar Khattab? Khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi ya. Radhiyallahu anhuma. Umar Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Itu mereka banyak-banyak tu. Radhiyallahu anhum, hum tu banyak. 3 atau lebih ya. Taubat nasuha itu bahawa taubat ia kemudian daripada tiada kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban. Laban tu apa? Susu. Kepada lubang susunya. Kita dah perah susu lembu tu. Boleh tak dikembalikan susu tu kepada tetik lembu tu? Tak boleh tak ya? Macam itulah. Itu ibarat taubat tu. Tak ada melakukan lagi. Macam susunya dah diperah. Takkan dia kembali kepada sumber susu tu. Kalau bagi dia minum boleh. Itu bukan sumbernya ya. Kata Syekh, bukan Syekh, Saidi itu apa? Apa itu Said? Said tu apa? Tuan lah, tuan. Baik, jangan panggil Tuan Said. Kalau Tuan Said apa? Tuan-tuan. Said itu tuan. Udahlah tuan. Asyik pula tu. Abdul Qadir. Qadir itu apa? Ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Bermula taubat itu satu, iaitu kembali kepada barang yang dicela. Barang yang dicela kepada syarak. Kepada barang yang dipuji kepada syarak. Dan mengetahui ia dengan bahawasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya Azza wa Jalla? Azza apa artinya? Yang maha mulia. Wa apa artinya? Ya Allah, tak artinya Arab langsung. Dia mana? Wa apa? Dan Jalla. Sudah saya sebut sini ni. Lupa saja ya. Benar-benar ke pun? Jalla apa artinya? Maha agung. Azza wa Jalla artinya maha mulia dan maha agung. Itu Azza wa Jalla. Itu gelaran bagi Allah ya. Menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada syurganya. Orang berdosa dia jauh dari Tuhan, jauh dari syurga. Dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya. Kalau dia taubat, Allah akan ampunkan dosanya dan hampir dia dengan Allah. Hampir itu bukan hampir jarak ya. Hampir apa? Apa hampir? Dekat tu. Betul-betul dekat dengan apa? Dekat dengan rahmat Allah. Itu hampir ya. Tak ada dekat dengan rahmat Allah. Siapa tak nak rahmat Allah angkat tangan? Nak rahmat Allah dah? Buat apa? Udah. Buat apa? Ayo boleh minum. Rahmat nak buat apa? Bihun boleh mamam. Mi goreng boleh mamam. Rahmat nak buat apa? Sudah diam belakang. Syarat nak masuk syurga, kerana kita ni boleh masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni.
Saya ni masuk syurga bukan dengan pahala ngajar. Ha? Bukan dengan puasa. Bukan dengan semayang. Bukan dengan baca Quran. Bukan dengan zikir, wirid dan sebagainya. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat pada kita. Kalau tak, jangan mimpi. Jangan mimpi nak dapat syurga. Lantaklah ibadah semacam masa pun. Tak berhenti-henti wirid, tak berhenti-henti semayang, je tak berhenti menangis-menangis dengan Allah. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak dapat masuk syurga. Dalam kitab ni ada dah. Itu dah baca ke belum? Saya tak tahu tajuk tu. Dah baca dah. Nak rahmat Allah tu. Ada seorang, ni cerita balik. Tampak faham-faham idak-idak lah. Ataupun yang ingat-ingat idak-idak ya. Ada seorang duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang je dalam pulau tu. Kerjanya beribadat aja. Tak ada buat lain. Apa saja dia bersemayang lah dia, baca Quran lah dia, apa saja dia buat. Ibadat aja. Tahu berapa lama? 300 tahun. Ini dah cerita dulu ni. 300 tahun beribadat aja. Dosa tak buat. Apa dosa nak buat? Dia seorang dalam pulau tu. Pulau tu bukan tanah macam mainland macam ni. Dia pulau aja. Apa dosa nak buat? Nak ambil nombor ekor, mana ada kedai ekor dalam pulau tu? Nak minum arak, mana ada kedai arak di pulau tu? Nak mencuri apa barang? Nak curi tak ada, semua dia punya. Mana ada mencuri? Tak ada dosa langsung. Ngumpat, apa yang nak buat? Dia seorang di pulau tu. Takkan nak ngumpat pokoknya. Takkan nak ngumpat laut. Takkan nak ngumpat awan. Apa yang nak ngumpat awan pun? Jadi tak ada dosa. Berapa lama? 300 tahun. Bila lah akhirnya dia pun mati. Udah mati? Ditimbanglah. Pahala dan dosanya. Kita bersuarakan timbang tau. Ada dacing besar-besaran. 1 daun untuk pahala, 1 daun untuk dosa. Mana lebih berat? Bila ditimbang, tengok-tengok pahala saja. Dosa langsung tak ada. Jadi maknanya fa amma man saqulat mawazinu sambung fa huwa fi ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, dia sentiasa berada dalam apa? Dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Jadi maknanya dia layak, kita layak masuk syurga. Layaklah, pahala aja. Dosa pun tak ada. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, cerita ni dah dengar ke belum? Udah ya. Apa kata Allah? Masukkanlah hamba aku ini dalam syurga. Pimpin dia supaya dia masuk syurga dengan rahmat aku. Ketika itu apa kata dia? Apa kata dia? Ya Allah, aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. Agaknya orang kamu gajah tu. Aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. I think I'm qualified to go into your paradise. Cakap putih tu. Jadi orang kamu gajah pandai cakap putih. Dia macam itulah. I'm qualified to go into your paradise. I've been worshipping you for 300 years. Tuhan tak kata cakap putih kan? Apa kata Tuhan? Okey. Tak ada Tuhan kata okey. Tuhan saya kata okey tu ya. Kita cek. Boleh ke tidak ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang aku telah bagi pada kamu? Nikmat Allah ada berapa? Puan-puan, tuan-tuan, berapa nikmat Allah? Tak terkira banyaknya. 300 tahun punya nikmat. Sikit banyak ke? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat apa? Nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki dan sebagainya. Nikmat tu kan? 300 tahun. Boleh bayar ke? Ibadah kamu selama 300 tahun. Nikmat pula 300 tahun. Ya? Kita cek. Dia cek lah. Bukan semua nikmat dia ambil. Apa benda dia ambil? Apa dia ambil? Berapa? Berapa mata? Sebelah mata aja. Bukan dua-dua ya, sebelah aja. Ambil sebelah mata, timbang. Sebelah ini, mata sebelah ini. Ada apa? Pahala ibadah hanya selama 300 tahun. Faham ke kat sana? Bila timbang, berat mana? Berat pahala ke berat sebelah mata? Berat lagi sebelah mata. Apa kata Allah? Tengok. Ibadah kamu selama 300 tahun tak boleh bayar sebelah mata aku je. Oleh yang demikian kamu tak layak masuk syurga.
Tak layak masuk syurga, masa itu apa? Kalau tak layak masuk syurga, ke mana perginya? Neraka lah. Neraka tak betul. Neraka. Malaikat heret orang ni masuk dia dalam neraka. Kerana dia tak layak, dia tak nak masuk syurga dengan rahmat aku. Malaikat pun bukan reti nak derhaka, boleh suruh sarit apa banyak. Disarit dia mana? Malaikat tu kerjanya sentiasa ikut perintah Allah je. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepadanya. Dia heret mereka tu. Tengah ngerit itulah, masa itulah dia menjerit. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Janganlah masuk aku dalam neraka ya Allah. Aku tak lalu nengok neraka kamu. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmat kamu. Dia nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah tu sifatnya apa? Pengampun lagi mengasihani. Lalu Allah ampunkan dosanya dan Allah kasihan dengan dia. Layaklah dia masuk syurga. Tapi masuk syurga dengan apa? Dengan apa? Dengan rahmatnya. Baca suratul Baqarah ayat yang 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. Di ujung mana kata wallahu ghafurur rahim. Ayat tu berbunyi apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah. Apa itu hijrah? Pindah. Tapi bukan pindah rumah, bukan. Pindah kelakuan, pindah sikap. Change your attitude. Dan berjuang jalan Allah. Kena berjuang jalan Allah. Bukan suruh angkat pedang. Apa saja kita buat kerana Allah. Ngaji kerana Allah, ngajar kerana Allah, makan kerana Allah. Puasa kerana Allah, semayang kerana Allah, apa saja semua kerana Allah. Tu wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah dia orang-orang yang berharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nak ada rahmat Allah? Kena buat tadi. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjuang jalan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Jadi oleh kerana dia minta sungguh, Allah ampunkan dosanya dan Allah kasihan dengan dia, dapat dia masuk syurga. Tapi masuk syurga dengan apa? Masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Baik. Dan Adam alaihissalam. Ini Adam. Adam tu apa? Nabi Adam lah. Adam alaihissalam tatkala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah. Buah kayu yang ditegak, jangan kamu hampir dengan pokok ini gitu ya. Dipanggil apa? Dipanggil buah apa? Buah khuldi. Sebenarnya buah khuldi itu yang bagi namanya apa? Iblis. Dalam Quran tak ada sebut khuldi pun. Apa kata Allah dalam Quran? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampir dengan pokok ini. Tak khabar pokok apa-apa. Sajarah seperti pokok aja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ini. Fatakuna, sesungguhnya kedua-dua kamu tadi akan menjadi orang yang zalim. Tapi mereka bukan saja dekat. Apa banyak? Apa banyak? Makan buah pula. Makan buahnya. Mula-mula dia jauh lah. Datang iblis. Masa itu iblis boleh masuk syurga lagi tau. Datang iblis kepada dia. Mula-mula dia pergi kepada Nabi Adam. Dia ngabur pada Adam. Adam kata, kamu tahu tak nama pokok ini? Kata. Entah, kata Nabi Adam. Mana aku tahu? Kata. Ini namanya pokok khuldi. Kata. Kekal. Kata. Kalau kamu nak kekal dalam syurga ni, kamu makanlah buahnya. Kata. Apa reaksi Adam? Apa reaksi Adam? Dibalingnya iblis tu dengan apa-apa yang ada di tangan dia tu, balingnya lari iblis tu. Itu ada orang pergi haji, ada tak ibadah apa?
Melontar. Melontar apa? Di jamrah ya. Itu mengingatkan riwayat Nabi Adam tu. Lari iblis tu. Lepas tu dia jumpa pula dengan opah kita. Siapa nama opah kita? Hawa. Hawa kata iblis. Kamu tahu tak nama pokok ni? Dia mana aja tahu kita Hawa. Inilah namanya pokok khuldi. Allah larang kamu jangan makan buahnya. Kenapa? Allah tak nak kamu kekal dalam syurga. Hati orang perempuan bila dia pojok je nah. Ini perempuan belakang ni. Bila dia pojok, lenyo lah. Ngikut aja dah. Cayur lah. Hati ayah kena makan aja. Lah kata boleh. Betul ni kalau makan ayah akan kekal dalam syurga ni kata. Kata iblis tu orang gajah ni. Kata. Jadi dia pun capai buah tu. Nak makan. Kata iblis, jangan dulu, jangan. Kalau kamu makan seorang, kamu seorang je dalam syurga. Ya. Adam takkan dapat masuk syurga kerana dia tak makan. Kata apa kita ni nak. Hati ayah kena pujuk abang Adam ni je. Lah kata iblis. Okay. Kemudian nanti balik ayah pujuk kata dia. Jangan makan dulu kata. Bila balik aja Adam, apa kita pun mujuk lah abang Adam. Panjang benar pujuknya. Kalau orang lelaki dipujuk habis tu macam mana? Lenyo. Tak sejahtera. Isteri Ustaz Nasir ni pujuk dia. Abang macam mana? Lenyo jadinya. Marilah makan buah ni. Ini kalau kita makan buah ni, kita akan kekal dalam syurga. Jadi udah kerana pujuk habis tu, buat makanlah dua-duanya. Bila makan dua-dua apa jadi? Habis pakaian mereka tu gugur. Aurat mereka terbuka ketika tu. Terpaksa cari daun-daun kayu syurga tu pula dia apa? Untuk menutup aurat mereka. Jadi dikeluarkan kedua-dua tu daripada syurga ya. Adam dikeluar dari syurga pergi ke nama satu pulau namanya Pulau Serindip. Nama pulaunya apa? Serindip. Tahu mana Pulau Serindip? Di selatan India. Dulu dipanggil Ceylon. Tahu Ceylon? Sekarang dipanggil apa? Sri Lanka. Dia tak ada ngaji malam ke? Dulu dipanggil Serindip. Sedangkan Hawa diletakkan mana? Di Padang Arafah. Di Padang Arafah ya. Begitulah. Berpisahlah. Adam cari Hawa, Hawa mencari Adam. Abang Adam dia ayah sini. Adam kata, Hawa, mana kamu? Cari. Akhirnya bertemulah Adam dan Hawa di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Bila berjumpanya? 10 hari bulan Muharram. Hari apa tu? 10 hari Muharram tu hari apa? Hari Ashura. Hari Ashura tu banyak benda-benda yang bersejarah berlaku. Di antaranya pertemuan antara Adam dan Hawa. Bila berjumpa, seronok lah. Bila seronok, itu yang jadi kita ni. Kalau tak kita pun tak ada. Kalau tak jumpa macam mana? Tak ada kita. Kalau tak ada kita, tak ada ngaji pagi ni. Tak ada saya ngajar pagi ni. Perempuan pun tak ada ngajar ya. Tak ada belajar. Itu dia. Sejarah manusia ya. Itu apa pokok apa? Khuldi namanya. Tadi tatkala ia makan daripada buah kayu yang ditegah, daripadanya berterbangan segala pakaiannya. Cerita di sini rupanya. Berterbangan segala pakaiannya daripada jasadnya, daripada badan dia. Dan nyatalah auratnya. Dan tanggal apa mahkotanya. Ada mahkota tu. Tanggal mahkota tu. Mahkota letak di mana?
Di kepala lah. Itu sebab digalakkan kita pakai apa? Pakai sorban. Kerana sorban tu mahkota orang beriman. Orang lelaki lah, orang perempuan tak payah pakai sorban. Di atas kepalanya. Dan iktil. Apa iktil? Iklil ya. Iklil. Yang ni apa tu? Memilih pada dahinya. Ada tanda iman pada dahi itu namanya iklil ya. Yang ini memilih pada dahinya. Maka malu dia, ada malu ya. Malu bahawa terangkat keduanya daripada Adam. Tak ada tanda orang beriman, tak ada dah. Maka mendatang akan dia Jibril alaihissalam. Jibril pun datang. Jibril itu apa kerjanya? Memberi wahyu ya itu. 10 malaikat ni kena tahu apa tugas masing-masing ya. Yang pertama Jibril, apa tugasnya? Memberi wahyu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Yang kedua Mikail, apa kerjanya? Allah diam lelaki. Apa kerja Mikail? Memberi rezeki. Itu kerjanya apa? Memberi rezeki. Dia bukan buat mi goreng, nasi lemak, kotak canai, bukan itu. Jangan. Didatangkannya hujan. Bila hujan macam mana? Suburlah tanah tu. Bila subur tanah tu, bolehlah tanam gandum. Bolehlah tanam padi dan sebagainya. Itu cara dia bagi rezeki kepada makhluk ya. Itu Mikail. Kemudian Israfil, apa kerja Israfil? Meniup sangkakala. Yang keempat Israel, apa kerja Israel? Mencabut nyawa. Itu Israel kerjanya, mencabut nyawa manusia. Dan yang bernyawa lah, bukan manusia je. Yang keempat. Yang kelima Raqib. Apa kerja Raqib? Menulis amalan-amalan baik. Kejap ni, perempuan ngaji ni ada tak? Tulis di Raqib tu. Amalan-amalan baik. Yang berapa tadi? Yang kelima, yang keenam Atid. Apa kerja Atid? Menulis amalan-amalan yang jahat. Amalan-amalan jahat tu. Ditulisnya. Dulu masa tingkat 3 tu lari 100 meter pakai seluar pendek. Ada tak apa tu? Siapa tak ada angkat tangan? Sebuah ada. Tulis di Atid tau. Itu dilatih oleh coach ni lah. Coach lari tu. Pegang paha tu, letak tangan sini, kaki tangan sini. Berusik ke tak? Siapa nulisnya? Atid nulis. Jadi itu kerja Atid ya. Nengkin suami. Kita tulis tak? Tulis. Marah ke mak bapak? Tulis. Yang itu kerja Atid. Jadi yang ke berapa? Atid yang berapa? Yang keenam. Yang ketujuh mungkar. Mungkar apa kerjanya? Menanya dan menyeksa mayat yang baru mati. Itu kerja mungkar. Mati je sudah ditanya. Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab macam ni. Mungkar nanya, yang seorang lagi tu akan mukul. Tapi nama orang lagi? Nakir. Itu kerja dua-dua tu. Sama aja kerja. Kalau nakir nanya, mungkar mukul. Itu yang berapa? Mungkar yang berapa? Yang ketujuh. Nakir yang ke-8. Yang ke-9? Malik. Apa kerja Malik? Menunggu neraka. Dia bukan bawa neraka, menunggu neraka. Itu Malik Sebab tu Malik tu tak pernah senyum. Garang dalam mukanya. Kenapa? Dia nampak dalam neraka tu orang dia seksi, dengar orang cerit aja dalam neraka tu. Tak ada pernah senyum dia. Yang ke-10 Ridwan ya. Ridwan apa kerjanya? Menunggu syurga ya. Sebab Ridwan tu senyum aja. Lembut je dia Ridwan. Kalau ada Ridwan ni tapi garang je, nak nampak je kerja tu tak sesuai nama bagi dia tu. Patutnya dia lembut je tu Ridwan Tapi biasa Ridwan yang saya kenal tu biasanya lembut lah ya. Sesuai dengan nama dia. Itu dia. Mana dia? Dan Adam AS tatkala
memakan dia daripada buah kayu yang ditegah, daripadanya berterbangan segala pakaiannya, daripada jasadnya, dan nyatalah auratnya, dan tanggal mahkotanya di atas kepalanya, dan iklil ya, dan iklil yakni memilih pada dahinya. Ada pada dahi itu tanda orang beriman tu. Maka malu bahawa terangkat keduanya daripada Adam. Adam malu. Maka memandang akan dia apa? Jibril. Dia menengok pada Jibril alaihissalam. Apa yang alaihissalam? Atasnya selamat. Itu alaihissalam. Maka mengambil ia akan mahkotanya. Dia ambil mahkotanya daripada kepalanya dan iklil daripada dahinya. Keluarkan benda-benda yang tanda-tanda apa di dahinya tu. Dan diseru akan Adam dan Hawa. Ya. Jibril menyuruh Adam dan Hawa tu. Apa kata? Bahawa turun kedua kamu daripada berjiran dengan daku. Kamu tak boleh dekat dengan aku, kata Jibril ngapa pada Adam dan Hawa. Maka bahawasanya tiada berjiran akan daku orang yang menderhaka akan daku. Tak boleh dekat dengan aku. Kata Jibril. Dia begitu ya, dia macam Allah jugalah. Kau akan jauh dengan aku ya. Maka berpaling ia kepada Hawa dengan malu. Dia pun tengok Hawa malu. Dia malu. Malu sebenarnya malu dengan Allah ya. Kemudian Nabi Adam menangis selama 300 tahun. Ya, 300 tahun menangisnya. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. 300 tahun. Menangis aja. Padahal dia bukan berdosa. Nabi berdosa tak? Dia terpelihara dari dosa. Panggil apa? Maksum. Maksum. Bukan maksum ya. Maksum tu ada jual roti China di kampung tu. Dia meninggal dunia dah. Ini maksum. Terpelihara dari dosa. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Untuk pagi ni, dah banyak lebih dah. Patutnya berhenti 10.30. Dia 10.45 berhenti ya. Okey. Sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Belum habis dia orang kata tak ada. Dia dekat balik lah. Saya pun dekat balik je ke? Dah kering tekak. Nak minum air tak ada. Kalau ada pun. Kalau ada pun. Tak boleh minum. Jadi cukup itu ya. Sekian. Salah silap minta ampun dan maaf. Dan saya mengucapkan di sini selamat meneruskan ibadah puasa. Di ujung-ujung ini dengan harapan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Sekarang ni doa kita apa? Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya. Nak dapat Lailatul Qadar? Setiap malam lah. Kalau tak boleh setiap malam, sekurang-kurangnya dia semayang. Ini bagi orang lelaki belakang. Orang perempuan tak apa. Semayang subuh dan isyak berjemaah. Dapat fadilat Lailatul Qadar. Lagi satu perempuan nak dapat fadilat Lailatul Qadar tu, lepas isyak, semayang sunatnya 4 rakaat. Bukan 2 ya, 4 rakaat. Jangan diselangi dengan tasyahud awal. Tak ada tayyat awal. Biar rakaat terakhir tu naik. Tak payah tayyat awal Ustaz buat dua-dua. Tak dapat. Buat dua-dua tak dapat. Pandai lah, tapi tak dapat fadilat itu. Dia nak 4 terus. Terus je. Tak payah tayyat awal. Bangkit je. Dapat seolah-olah dia berada dalam bertemu dengan Lailatul Qadar. Dapat 83 tahun punya pahala. Nak kata tak? Angkat tangan dah. Macam kita buat 4 rakaat semayang tu, mestikah kita buat sunat rawatib lepas isyak dulu? Nak. Itu sunat rawatib tu. Lepas tu Yang itu lepas. Itu kan bukan yang itu. Rawatib tu 4 kali je. Itulah namanya sunat rawatib tu. Yang lepas isyak tu. Sebelum tarawih tu. Sebelum tarawih tu. Buat 4 rakaat. Jangan diselangi dengan tayyat awal. Terus je. Itu sunat rawatib tu namanya 4 rakaat. Saja aku semayang sunat isyak 4 rakaat, kemudiannya daripada kemudian kerana Allah Ta'ala ya. Tak payah rawatib ya. Itu namanya sunat rawatib tu.
Tapi jaga. Takut ada kongge. Tahu kongge? Ya Allah, takut ada kongge. Kerengga, tak tahu. Kadang-kadang Tok Bila jadi kerengga. Belum sempat apa-apa lagi dah dia suruh orang tu sembahyang tarawih. Orang tak ada sembahyang isyak lagi, apa sunat isyak lagi ya. Itu kongge namanya. Tok Bila jangan jadi kongge. Ini kalau dia jadi Tok Bila, jangan jadi kongge. Bagi peluang mereka sembahyang sunat ya. Malam tadi ni ada begitulah. Lepas Haji Isyak udah dia nak selawat balik, nak sembahyang tarawih. Saya di situ. Nanti lo saya. Saya mori malam tu. Tempat itu. Kampung saya. Nanti lo, sembahyang sunat lo saya. Dia pun diam. Saya kampung saya. Saya yang paling tua situ, peduli saya tak. Mayang dulu 4 rakaat ya. Lepas tu baru dia selawat ya. Seru untuk tarawih. Orang yang habis tu panggil apa? Panggil apa? Kongge. Kongge kena tak? Dia di atas pokok rambutan, dia makan rambutan ke tak? Dia atas pokok jambu, dia makan jambu ke tak? Dia atas pokok manggis, dia makan manggis ke tak? Coba dia panjat pokok yang ada kongge. Pokok rambutan ada kongge. Apa buat dia kongge tu? Dia kokok-kokoknya, digigit-gigitnya. Padahal dia bukan makan pun. Apa dia marah? Ini cerita kongge ni ya. Tok Bila jadi kongge tu. Dia udahlah semayang laju-laju. Kalau dia semayang pun kadang-kadang tak semayang pun. Lepas tu tak ada noleh ke kanan, terus kamat aja. Terus seru aja. Itu namanya kongge. Jangan jadi kongge. Jadi itu dapat fadilat apa tadi? Lailatul Qadar. 4 rakaat depan Isyak. Jangan diselangi dengan tahiyat awal. Dapat 83 tahun punya pahala. Okey. Okey ke KO? Okey. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu